Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Fahman Mujib bin Ramli dan saya Muhammad Adham dalam Buletin UPSI 25 Jun 2020. Antara paparan hari ini, menterjemah hasrat falsafah pendidikan kebangsaan FPK menerusi kurikulum. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih menjauh, apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum? Kurikulum merupakan sebuah perkataan yang diambil daripada bahasa Inggeris yang mana kata dasarnya sendiri iaitu kurir atau courier yang membawa maksud laluan ataupun larian. Hal ini bermakna kurikulum pada awalnya berkaitan dengan lapangan lumba kuda yang mana pelumba yang mengawal kuda akan mengacu kudanya daripada mula sehingga ke akhir mengikut laluan yang telah ditetapkan. Laluan tersebut kemudian digunakan dalam konteks pendidikan sebagai aliran yang diikuti atau ruang tempat di mana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Di dalam bahasa Arab pula, kurikulum disebut sebagai minhaj atau manhaj yang terbit daripada kata dasar iaitu anhaja yang membawa maksud jurusan, bidang atau fakulti. Persamaan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah. Pengisian pendidikan yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai, kebudayaan dan kepercayaan yang dirancang untuk diwariskan kepada murid menerusi pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Jumlah murid yang terlibat dan memudahkan proses pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Garis panduan yang sama untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Membangunkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berpegang teguh dengan agama, sejahtera diri dan bersedia memberi sumbangan terhadap kemakmuran dan keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Perbezaan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah. Peringkat adalah berbeza iaitu peringkat kebangsaan, kurikulum rasmi dan peringkat sekolah, kurikulum sebenar. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah sebagai penggubal kurikulum kebangsaan manakala Jabatan Institusi Panitia dan Guru adalah sebagai penggubal kurikulum sekolah. Kurikulum kebangsaan mempunyai pemilihan kandungan yang seragam dan kandungan kurikulum sekolah mempunyai kandungan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan unit-unit serta penglibatan dalam aktiviti core kurikulum. Kurikulum kebangsaan adalah prasekolah KSPK, sekolah rendah KSSR dan sekolah menengah KSSM. Manakala kurikulum sekolah adalah prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah khas. Sistem pendidikan kurikulum kebangsaan adalah pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan lepas menengah dan pendidikan tinggi. Manakala bagi kurikulum sekolah pula adalah prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah khas. Baiklah, bersama kami wartawan Adham Malik yang berada di 3 jenis peringkat sekolah iaitu prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah bagi mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut daripada guru-guru di sekolah tersebut mengenai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan menerusi kurikulum. Dipersilakan. Terima kasih rakan setugas di Seri Pentas. Sekarang saya berada di Tabika Kemas Sungai Limau di Alustar Kedah. Bersama dengan saya Puan Siti. Puan Siti, apa yang cikgu faham tentang kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK ini? Boleh terangkan serba sedikit tentangnya?
Okey, baiklah. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK ini telah dilaksanakan pada tahun 2010 yang mana telah disemak semula bagi memenuhi tuntutan dasar baru di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang mana kualiti kurikulum yang dilaksanakan setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah diterjemahkan dalam KSPK melalui penggubalan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSPK yang mengandungi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Usaha memasukkan standard prestasi di dalam dokumen kurikulum telah mengubah landscape sejarah sejak kurikulum kebangsaan dilaksanakan di bawah sistem pendidikan kebangsaan. Menerusi ini, murid dapat ditaksir secara berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu bidang serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi mempertingkatkan perkembangan murid. Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran yang dihasilkan ini telah menyepadukan 6 tunjang kerangka KSPK iaitu komunikasi, kerohanian iaitu sikap dan nilai estetika, keterampilan iaitu keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika serta sains dan teknologi. Kemahiran kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran abad ke-21 juga dimasukkan di dalam kurikulum ini. Penyepaduan ini dilakukan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK adalah merupakan wadah utama yang menjadi panduan guru dalam mendukung hasrat mulia negara bagi menjadikan pendidikan prasekolah bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan generasi akan datang. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat yang dinyatakan secara eksplisit dalam penulisan standard pembelajaran perlu diterjemahkan oleh guru di dalam PDP di bilik darjah dengan penekanan kebat. Matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan kreatif. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran asas para pelajar. Objektif KSPK ini adalah untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan berkesan, terutama dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Selain itu, murid dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Murid juga dapat mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan dan menjaga keselamatan diri sekaligus menjadikan murid mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. KSPK ini adalah reka bentuk kurikulum berasaskan standard dan berbentuk modular. 6 tunjang KSPK ini merupakan domen utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kaedah PDP boleh dilakukan dengan belajar melalui bermain. Aktiviti ini boleh merangsang naluri ingin tahu, mengukuhkan koordinasi, motor kasar dan halus dalam kalangan pelajar. KSPK berfokus untuk melahirkan murid yang berkebolehan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yakin. Di samping itu, kurikulum ini berhasrat supaya murid dapat menghadapi cabaran, menyelesaikan masalah dan berkeinginan untuk belajar dan bersedia untuk pembelajaran di sekolah rendah dan pembelajaran seterusnya. Kemahiran abad ke-21 ini adalah salah satu hasrat KSPK yang memfokuskan kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Jadi bagi menjayakan pelaksanaan KSPK ini, pengajaran dan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada kebat dan memberi fokus kepada pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry dan pembelajaran berasaskan projek supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan atas penerangan tentang kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK ini. Seterusnya,
Saya berada di Sekolah Kebahasaan Hampar yang terletak di Merbuk, Kedah. Di sini bersama dengan saya Guru Penolong Kanan Akademik dan Hal Ehwal Murid, Puan Sofia. Baiklah Puan, boleh terangkan kepada saya bagaimanakah kurikulum standard sekolah rendah KSSR ini direalisasikan di sekolah? Okey, baik. Terima kasih. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan transformasi kurikulum persekolahan bagi memperkukuh dan menambah baik kurikulum sekolah rendah sedia ada yang dikenali sebagai kurikulum standard sekolah rendah ataupun KSSR. KSSR dilaksanakan bermula pada tahun 2011 yang melibatkan murid tahun 1 sehinggalah murid tahun 6. Usaha transformasi ini penting bagi memastikan kurikulum yang holistik dan relevan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan dapat menangani cabaran semasa dan masa depan. Dalam membangun KSSR, Kementerian Pendidikan Malaysia kita membuat penanda arasan negara baju bagi memastikan kurikulum persekolahan kita setanding dengan mereka. Reka bentuk KSSR mengambil kira 6 komponen penting yang dikenali sebagai tunjang, iaitu kerohanian, sikap dan nilai, keterampilan, kemanusiaan, sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika dan juga komunikasi. Tunjang-tunjang ini diperkenalkan bagi melengkapi semua aspek penting yang perlu wujud dalam diri setiap murid. Organisasi kurikulum dalam KSSR dilaksanakan secara modular yang mana kurikulum dikelompokkan dalam bahagian-bahagian tertentu yang disebut sebagai modul pada tahap 1. KSSR memberi fokus kepada penguasaan 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan juga menakul. Kurikulum diorganisasi dalam 3 kelompok modul dan dalam setiap modul tersenarai pelbagai mata pelajaran. Manakala pada tahap 2 pula, KSSR memberi fokus terhadap pengukuhan dan aplikasi 4M tadi. Dan kurikulum diorganisasi secara modular dalam dalam 2 kelompok mata pelajaran. 3 elemen merentas kurikulum iaitu kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi diperkenalkan bagi menjadi sebagai pelengkap kepada usaha memantapkan pelaksanaan KSSR. KSSR menyarankan guru mengaplikasikan gabungan seperti pelajaran berpusatkan guru dan pembelajaran berpusatkan murid serta pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik sebagai strategi berkesan untuk menarik minat murid supaya pengalaman pembelajaran berkesan dan menyeronokkan. Konsep KSSR yang menyarankan pembelajaran berasaskan aktiviti didik hibur menuntut kami, para guru, untuk lebih kreatif dan inovatif. Bagi membantu keberkesanan pelaksanaan KSSR, pelbagai bahan dan dokumen disediakan sebagai panduan untuk guru-guru semasa PDP. Melalui KSSR ini, pentaksiran PDP lebih bersifatkan formatif iaitu mengutamakan kemajuan murid dari satu peringkat ke satu peringkat. Untuk mengesan dan memperbaiki kelemahan murid, guru boleh menganalisa dan membuat tindakan susulan supaya murid mencapai standard yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan Malaysia yakin pelaksanaan KSSR ini dapat meningkatkan standard kurikulum kebangsaan agar mampu bersaing dan setanding dengan pendidikan global, sekaligus memastikan generasi depan dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan dan cabaran abad ini. Terima kasih Puan atas penerangan tentang kurikulum standard sekolah rendah KSSR ini. Sama-sama. Terima kasih. Yang terakhir, saya berada di Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Syekh Haji Muhammad Said yang berada di Seremban, Negeri Sembilan. Sekarang bersama dengan saya Pengetua Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Syekh Haji Muhammad Said iaitu Puan Syakira. Baiklah Puan, boleh terangkan kepada saya apakah proses yang perlu ada di dalam kurikulum standard sekolah menengah KSSM yang perlu dijalankan di setiap sekolah menengah di seluruh Malaysia? Baiklah, soalan yang bagus ya. Proses yang perlu ada di dalam kurikulum standard sekolah menengah KSSM adalah kurikulum yang melibatkan murid-murid yang telah menamatkan pelajaran pada peringkat rendah iaitu tahun 6 dan melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah rendah iaitu melibatkan murid tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 serta peringkat menengah atas yang melibatkan murid tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Seterusnya, KSSM juga telah menggunakan konsep pendidikan berasaskan standard dan mempunyai 2 tahap iaitu menengah rendah dan menengah atas seperti yang telah saya terangkan tadi. Kurikulum standard sekolah menengah KSSM telah menyelaraskan sistem peperiksaan di setiap sekolah menengah di seluruh Malaysia
dengan mewujudkan pentaksiran tingkatan 3 yang dipanggil sebagai PT3 dan sijil pelajaran Malaysia yang dipanggil sebagai SPM yang wajib diambil oleh setiap murid yang berada di sekolah menengah supaya mereka dapat meneruskan pendidikan ke peringkat pengajian tinggi. KSSM juga telah digubal berdasarkan FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Secara kesimpulannya, KSSM juga diwujudkan bukan semata-mata untuk menyelaraskan sistem peperiksaan, malah ia bertujuan untuk mengembangkan lagi potensi seseorang murid itu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Selain itu, dapat melahirkan insan yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia dan berbudi serta sanggup berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara. Jadi, itu adalah serba sedikit tentang bagaimana proses kurikulum standard sekolah menengah KSSM telah dijalankan. Terima kasih Puan atas penerangan tentang kurikulum standard sekolah menengah KSSM ini. Jadi, sekian saja dari saya, Adham Malik melaporkan. Saya serahkan kembali kepada rakan setugas di seri pentas. Terima kasih wartawan Adham Malik yang berada di lokasi. Jadi kesimpulan yang dapat dilakukan, falsafah pendidikan kebangsaan dapat diterjemahkan menerusi kurikulum dengan 3 peringkat kurikulum, iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan, kurikulum standard sekolah rendah dan juga kurikulum standard sekolah menengah. Walau bagaimanapun, secara umumnya, kurikulum merupakan suatu rancangan pendidikan yang mengandungi segala nilai, ilmu pengetahuan, kemahiran dan norma serta unsur kebudayaan dan juga kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan daripada satu generasi ke generasi yang lain di dalam sesebuah masyarakat dan juga negara. Sekian buletin UPSI pada hari ini. Saya, Muhammad Adham. Dan saya, Fahman Mujib Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bertemu lagi.